Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali ke channel saya, channel Rasingan Trader. So untuk video kali ini kita akan buat market outlook untuk Bursa Malaysia untuk tahun 2024 untuk minggu ke-6. Okay. So untuk video kali ini, video yang pertama lah yang saya buat untuk tahun ni. Sebelum ni kita pernah buat untuk tahun lepas, tapi sebab bulan 1 saya agak sibuk dengan masterclass, okay, SMC masterclass. So insyaAllah mulai minggu ni kita akan start buat lah. Mungkin 2 minggu sekali. Okay. Yang mana kita akan cover atau kita akan kaji dan study counter-counter menarik dan berpotensi di Bursa Malaysia. Okay. Yang mana ada setup reversal, mungkin ada setup continuation. Okay. Ada counter sesuai untuk swing. Kita akan kaji, mungkin ada yang di daily, ada yang dekat weekly punya time frame. Dan juga counter-counter yang dalam keadaan downtrend tapi ada peluang untuk kita masuk secara counter trend lah. Okay. Kita masuk lawan trend. Alright. Dan teknik yang kita akan gunakan untuk kita punya kajian ialah swap money concept, iaitu True SMC. Dan sebelum saya mulakan, okay, untuk peringatan, kajian yang saya tunjukkan ini ialah saya punya personal opinion semata-mata, hanya saya punya kajian, tak ada unsur-unsur buy call ataupun sell call. Okay. So let's go. Alright, so sebelum saya mulakan, okay, saya akan kongsi sedikitlah ilmu SMC ni. Macam mana cara kita nak trade dengan SMC. Okay, so SMC ni memang sangat berbeza dengan apa yang kita pernah belajar, teknik-teknik yang kita pernah belajar sebelum ni lah. Apa-apa yang teknik yang kita pernah pakai. Okay, SMC ni teknik dia berbeza. Okay, yang mana SMC kita memang pakai based on candlestick, okay, dan juga market structure. Cumanya market structure dia agak berbeza. Dan juga kita tak akan pakai indie. Okay, tak ada indie punya kita akan pakai. Kita memang based on market structure, price action dan juga candlestick lah. Even volume pun kita tak perlukan dalam SMC. Okay. So untuk SMC, kalau kita belajar sebelum ni berkenaan dengan market punya price action, okay, kita akan ada sini high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high. Okay, contoh. Dan biasanya kita akan entry dekat mana? Kalau biasa untuk entry pullback, kita akan entry bila dia turun dekat, maybe dekat RBS atau berdekatan dengan high low. Alright, dan kita akan entry, kita target dia akan naik lagi. Dan kita punya cut loss biasa kita akan letak di bawah daripada latest pullback high low ni. Okay. Tapi dalam SMC, kita punya approach kita berbeza. Okay. Pendekatan kita berbeza. Yang mana kita akan entry bila dia berjaya memecahkan pullback ataupun minus support yang pertama. So biasanya price akan buat apa? Dia akan turun, naik sikit. Okay. And then kat sini mungkin akan berlaku rebound sebab ramai trader yang akan masuk dekat sini. Okay. Tapi apa yang berlaku, dia akan pecahkan dulu. Dan baru berlaku kenaikan yang barulah. Okay. Sebab apa? Sebab nama pun smart money concept. Okay. Smart money ni biasanya dia akan trap dulu. Dia akan makan dulu cut loss retailer ataupun trader. Okay. Dia makan cut loss baru dia akan push harga ke atas. Biasanya dia akan pecahkan first support ataupun minor support. Ataupun kalau downtrend dia akan pecahkan minor resistance baru dia junam. Kalau uptrend dia akan pecahkan minor support baru dia akan terbang lagi ke atas. Mungkin kat sini ada satu zone yang akan menghalang price daripada turun ke bawah. Okay. Dia dah sentuh dalam zone ni, okay, berlaku confirmation and then kita akan cari entry dan terbang ke atas lah biasanya. Alright. Kalau zone atas pecah, kita akan cari entry dekat zone yang bawah pula. Dan kita akan tanda mana major high low. Contoh ada major high low dekat sini. Alright. Ada satu major support. Dan selagi tak pecah major support ni, selagi tu price ada potensi tu naik ke atas. Contoh kali pertama dia sentuh zone atas, dia boleh terbang. Kalau pecah, alright, dia turun sini, dia buat confirmation, ada potensi untuk ditebang sampai ke atas. Dan biasanya kita akan target dekat mana? Kita akan target dekat previous major high. Okay. So, ini cara kita nak trade dengan SMC lah. Alright. So, untuk counter, kita ada beberapa counter yang kita boleh tengok hari ini. Yang mana ada potensi untuk melakukan kenaikan. Alright. So, pertama sekali ialah counter padi ni. Okay, counter yang agak kata mahal sikit lah. Harga RM3. Alright. So, kalau kita tengok market structure counter padi ni, dia adalah counter yang strong uptrend. Alright, dia counter yang strong uptrend. Dulu dia naik sampai sini. Tapi lepas tu berlaku perubahan trend dekat sini. Okay, dia punya high, high low, high. Dia dapat jaya memecahkan dia punya high low. Alright, so dia buat lower low, lower high dan lower low. And then lepas tu kat sini telah berjaya memecahkan dia punya lower high yang lama. So berlakulah chop. Chop ni dalam SMC kita panggil sebagai reversal ataupun change of character. Yang mana karakter dia dulu downtrend. Tapi telah berubah karakter menjadi uptrend. So kita akan label sebagai chop. So untuk awal-awal ni saya akan cover dulu counter reversal. Yang mana label saya akan label sebagai chop. Lepas tu kita akan tengok counter berpotensi untuk melakukan kenaikan dengan setup continuation. Continuation ni bila dah uptrend dia akan sambung naik lagi ke atas. Yang ni reversal, dia downtrend dah berubah menjadi uptrend. Okay.
So ni counter-counter yang ada potensi untuk melakukan kenaikan dengan setup reversal. So saya akan cover reversal dulu. Okay. So untuk padi ni, ini dia punya low-low, sini dia punya high-high sebab dia telah berjaya memecahkan dia punya low-high yang sebelumnya. Dan sekarang price berada di satu zone. Price berada di satu zone dekat sini yang mana kita panggil sebagai order block ataupun bullish zone lah. Bullish zone ni maksudnya zone-zone demand yang mana price berpotensi untuk melakukan rebound dan kenaikan yang baru ke atas. Okay. So dekat mana dia punya minor support dia? Dekat sini. Kita boleh nampak price buat kenaikan, naik, turun dan naik. So dalam SMC dia mesti pecahkan dulu dia punya minor support baru berlaku kenaikan yang baru. Alright. Dan bila dah pecah minor support, kita akan tanda kita punya zone dekat sini. Ada satu yang saya dah tanda. Alright. Dan telah berlaku satu confirmation. Okay. So kalau kita tengok dekat sini ada satu candle. Okay, dia punya last selling candle. Maksudnya candle yang buat harga paling bawah. Okay, candle yang saya dah tanda ni. Dan candle ni telah berjaya dipecahkan. Okay, bila dah dipecahkan maksudnya ada confirmation yang price akan berlaku kenaikan. Alright. So kita just jaga kita punya support dekat 3.31. Selagi price tak berjaya close bawah 3.31. Okay, selagi tu ada potensi untuk melakukan kenaikan yang mana mungkin dia akan retest dalam zone untuk naik lagi ke atas. Macam ni dia dah sentuh dah zone ni. Okay. Kali pertama dia sentuh, ada kenaikan. Okay. Mungkin dia akan sentuh kali kedua atau kali ketiga baru berlaku kenaikan. Alright. Yang penting kita jaga support dekat 3.31. Kalau pecah support ni, kalau dia berjaya close bawah daripada 3.31, kita akan cari entry dekat zone-zone yang seterusnya. Okay. Contoh macam ni kita ada satu zone dekat sini. Ini ada satu lagi zone lah. Cuma saya belum tanda lagi sebab zone ni masih lagi belum pecah. Bila dah pecah baru kita akan monitor zone yang seterusnya. Okay. So counter pertama ialah padi ni. Major target saya dekat 4.08 iaitu dia punya major high-high dia. Okay. So kalau yang nak target mungkin nak short term, boleh target dekat area sini. Ada satu. Kita panggil supply zone ataupun bearish order block. Zone yang menahan harga daripada naik ada beberapa lah. Satu kat sini. And then satu lagi dekat sini. Okay. Ada dua zone lah. Satu, dua. Even satu lagi ada dekat atas sekali. Ada 3 zone. So, yang tak nak swing lama-lama. Contoh dia target dekat dia boleh. Bila retest dekat zone ni kita boleh cari entry. Kalau kita akan tak bawah daripada dia punya support yang sekarang ni. And then boleh target TP1, TP2, TP3. Ultimately TP major kita dekat high-high. Okay. So ni contoh counter pertama. Next ialah FSBM. Dia pun counter reversal juga. Okay. So kalau kita tengok FSBM ni. Dia punya reversal dia dekat sini. So dia masa IPO tu dia bearish. Di sini ada satu major low high. Alright. Dan telah berjaya dipecahkan. Okay. Dan sekarang price berada dekat mana? Okay. So kita tengok dekat sini. Ada satu pullback dan kenaikan. So pullback yang pertama ni kita akan label sebagai IDM ni ialah inducement ataupun fake support. Okay. Price mesti pecahkan dulu. Fake support ni pecah tak kisah. Dia close dengan body ke, dia pecah dengan echo ke. Okay. Tapi macam ni kita nampak dia pecahkan dengan echo dan dia close balik atas daripada dia punya minor support. Maksudnya telah berlaku fake out dekat sini. Okay. Dah ada fake out dan telah ada confirmation. Okay. Ini candle confirmation. Yang mana dia berjaya close atas daripada candle yang saya label kat sini. Okay. Candle yang buat fake out ni telah berjaya dipecahkan ke atas. So maksudnya dah ada confirmation yang price berpotensi tu naik ke atas. So kita boleh tak ada kita punya zone macam ni. Dan kita punya support kita boleh ambil dekat 315. Okay. Kalau dia pecah dengan echo and dia close dalam balik, tu maksudnya setup ni masih lagi belum fail. Okay. Setup ni fail kalau dia berjaya close bawah daripada 315. Contoh ada bearish candle yang close bawah, barulah dikira sebagai setup ni fail. Bila dah fail, kita akan cari entry dekat zone yang seterusnya. Okay. Selagi atas dia punya major support lah. Kalau ni dia punya major support dekat 0.01 harga paling bawah lah kat sini. Okay. So kalau yang setup atas ni pecah, mungkin kita akan rebound dekat zone yang bawah pula. Okay. Tapi kat sini bila dah buat fake out, maksudnya ada potensi untuk price naik ke atas, kita boleh ambil risiko untuk masuk dekat sini. Okay. So kita punya target, target kita dekat high 0.45. Selagi atas 0.315, setup ni masih lagi valid. So next MSC pun counter reversal. So kita tengok view besar dia. Boleh nampak kat sini. Dulu strong uptrend. Alright. And then berlaku reversal dekat sini. So maksudnya trend dia dah berubah jadi bearish. So dekat sini ada lower low, lower high, lower low. Dan price telah berjaya memecahkan dia punya lower high kat sini. Okay. So dia pecahkan ni mesti dia close atas. Macam ni dia dah berjaya close atas daripada dia punya lower high dia. Okay. Dia dah close atas.
maksudnya dah ada signal perubahan trend. So shock ni maksudnya change of character, dah berjaya berlaku signal perubahan trend daripada downtrend menjadi uptrend. So kita nak buat apa? Kita tunggu dia break dia punya minor support. Macam kat sini dia dah break dia punya minor support. Alright. And then dia dah masuk dalam satu zone lah. Okay, zone bullish kat sini maksudnya demand zone yang mana zone ni akan menahan harga daripada turun ke bawah. So kat sini pun dah berlaku confirmation. Ni dia punya last selling candle dan candle ni telah melakukan dia punya confirmation dia. Okay, dia dah berjaya close atas daripada candle ni. So zone ni kita boleh tanda sebagai kita punya entry dan kita punya cut loss kita boleh letak bawah daripada 1.95 lah untuk setup ni. Alright. So kalau zone yang dipecah pula, kita boleh cari entry dekat zone yang bawah. Agak jauh lah. So bila jauh ni, ada potensi untuk dia masuk yang zone atas untuk terbang ke atas. Kita punya target dekat 2.4. Okay, major high dia. Okay. So ni trading plan untuk MFC. Dan ingat kalau pecah 1.95 dengan body, kalau dia berjaya close bawah, dan kita cari entry dekat zone yang seterusnya. Tapi kita kena monitor lah. Kena sabar monitor, tunggu dia masuk zone baru cari entry. Alright. Selagi tak masuk dalam zone, okay, tak ada setup fake out. So maksudnya tak ada entry untuk kita. So kita kena sabar, tunggu berlaku setup, baru kita cari entry dan baru kita monitor. Okay. And then next ialah some champ atau some champ. So dia pun sama. Kalau yang strong uptrend, tapi telah berlaku reversal dekat sini, bearish reversal. And then sekarang dia telah buat bullish reversal balik. Kat sini dia punya lower low, lower high, lower low. Dia telah pecahkan dia punya lower high sebelumnya. So telah berlaku reversal trend lah. So dia punya major support dekat 0.465, major resistance dekat 0.68. Dan sekarang ni dia punya minor support dekat sini. Okay, nampak naik, turun dan naik. So ni minor support dia. Yang mana dia mesti pecahkan minor support untuk naik ke atas. So telah berlaku fake out dekat sini. Nampak? Minor support. Dia berjaya pecahkan dengan echo. And then dia close dalam range balik. Alright. Lepas tu ada candle yang telah berjaya close atas daripada dia. So yang dekat kanan dia ni. Dia semua inside bar lah. Kita tak perlu nak tengok pun. Sebab candle reference kita candle ni. Dia buat fake out. Tapi dia close dalam range balik. Okay. Dan candle ni telah berjaya close. Telah berjaya close atas daripada dia. So zone ni kita boleh pakai untuk cari entry. Selagi atas daripada support candle ni 0.58. Okay. So major target kita dekat 0.68. So kalau saya biasa kadang-kadang saya akan pakai Fibo extension untuk kita tengok confluence ataupun tengok TP kita lah. So Fibo ni saya dah setting yang mana akan ada 3 TP. TP1, TP2 dan TP3. Saya pakai 1.618, 2.618 dan juga 4.23. Ini TP based on extension lah. Based on Fibo. Okay. So kalau kita tengok TP1 ada confluence dengan kita punya major high. So boleh set trading plan. Okay. And then kalau zone ni pecah, kita boleh cari entry dekat zone yang bawah pula. Okay. Next ialah ceiling. Ceiling ni counter yang actually dah sampai TP2. Okay. Tapi dia masih lagi ada potensi untuk saya target sampai dia punya major high lah. So ceiling pun sama, setup reversal. Dia punya resistance kat sini telah berjaya pecahkan. Okay. So major support dia dekat 0.075, major resistance dekat 0.26. Dan dia punya minor support yang dia kena pecahkan dekat sini. Naik, turun, naik. Okay, dia dah pecahkan. So, ada potensi untuk naik ke atas. Dan dekat sini berlaku fake out. Okay. Ada satu pullback. Kita nampak high, low, high. Okay. Dia buat fake out dekat sini yang mana dia cocok dengan echo. Close dalam range. And then berlaku bullish engulfing candle ni. Okay. So, zone ni kita akan pakai untuk cari entry. Yang mana sebelum ni dia dah sentuh. Alright. Next candle pun dah sentuh zone. Dan dia dah telah berjaya fly lah sampai ke TP2. Kalau kita pakai Fibo sebelum ni. Sampai ke TP1, TP2. Okay. Dekat TP2 telah berlaku satu selling pressure yang kuat tapi tak berjaya memecahkan dia punya zone. Okay. Maksudnya first entry dah sampai TP2, mungkin dia bagi second entry lagi untuk target sampai TP3. Yang pasti kita just jaga support kita dekat 0.145. Dan kita pecah support 0.145 ni masih ada potensi untuk naik sampai dia punya high. Okay. So TP3 dekat 0.27 based on Fibo. Okay. So counter ni masih lagi ada potensi lah. Alright. And then Luxcam. Luxcam ni pun sama macam ceiling. Okay. Dia buat fake out dekat sini. Ni reversal dia lah. Lower high, lower low. Telah berjaya break. Dia punya major lower high. Okay. Berlaku setup fake out dekat sini. Minor support. Dia break dengan echo. Dia close dalam range. And then dia dah buat confirmation candle dekat sini. So dia dah retest zone. And then dia dah terbang sampai dia punya resistance bawah daripada major resistance ni lah. Dia punya, kita panggil supply zone. Okay. And then berlaku rejection yang kuat. So sekarang ni untuk first entry, okay, dah berjaya sampai resistance. Basically antara target dia dah sampai lah. Cumanya sekarang ni ada potensi lagi untuk dia naik sampai ke atas. Cumanya kita kena tengok dekat sini sama ada zone ni mampu bertahan ataupun tidak. Okay.
yang kita kena alert sekarang ni, bulan 2 antara bulan-bulan yang biasa keluar quarter report. Okay? Dekat bursa kita kena alert lah bulan-bulan keluar quarter report ni. Alright, kita kena alert. Kadang-kadang bila quarter report tu negatif, boleh berlaku gap down. So kena hati-hati. Ada counter yang quarter report positif, boleh berlaku gap up. Ada yang kadang-kadang berlaku fake out. Okay? Kadang-kadang tak ada effect. Macam tu lah. Tapi kita just kena alert lah. Lebih selamat kalau kita masuk lepas keluar quarter report. Okay? Lepas kadang-kadang ada counter, lepas dia dah gap down, baru dia buat setup. Boleh kita masuk. Alright. So untuk Luxcam boleh alert lah. Ada sebenarnya beberapa counter yang kita kaji ni, banyak yang dah dekat dengan quarter report, so kena hati-hati. Cuma bila ada setup tu saya share lah. Okay, kita boleh monitor. Kalau kena dengan kita punya trading style, kita boleh set trading plan. Dan juga counter-counter ni semua saya dah share dalam saya punya channel. Kalau tengok dalam channel Telegram. Okay, so kalau tengok channel Telegram saya, Rasengan SMC Trader Official. So boleh buka dekat search ni. Cuba cari macam tadi Luxcam. Okay, saya pernah share lah dulu. Cari Luxcam, search kat sini. Saya pernah share masa 11 Disember. Masa dekat sini saya. Okay. Masa dekat sini lagi saya dah share lah. Dia buat confirmation. Saya dah tak ada zone dia. So boleh set trading plan. And then dia punya major target dekat 575. Cumanya bila kita tengok sekarang ni, dia dah masuk dalam zone tapi dia tersangkut dekat sini. Even 1 bit je lagi nak sampai TP. Tapi still dalam keadaan yang profit lah. Okay. So contoh lain macam kita tengok ceiling. Okay. So ceiling sebelum ni, kajian saya masa 6 Disember dekat sini. Okay, nampak masa dia buat engulfing ni. Saya share dalam saya punya channel. And then lepas tu kalau kita tengok sekarang apa yang berlaku. Dia masuk dalam zone and then dia berjaya fly sampai ke TP2. Okay. So untuk yang baru tengok video ni atau baru kenal channel ni, okay, boleh masuk dalam saya punya channel Telegram, free je. Memang kajian ni saya share secara free dalam saya punya channel untuk bagi manfaat lah kepada semua orang. Okay. And then kita tengok counter lain pula, iaitu Lion In. Okay, so Lion In Warren Okay, Warren dia ada setup reversal. Dulu bearish, and then berubah menjadi bullish. So dia punya minor support yang dia kena pecahkan dekat sini. Okay, dia pecah bawah, baru akan naik ke atas. Dan dia berjaya pecahkan dia punya minor support. Dan dia masuk dalam dia punya bullish ataupun demand zone. Okay, dan masuk dalam demand zone. Okay, so ada berlaku confirmation candle ni. So kita akan tanda kita punya zone. Alright. Bila dah tanda zone ni, kita akan cari entry dalam zone sajalah. Kita punya cut loss, kita akan letak bawah daripada zone. Okay. So, kita punya target kat mana sekarang ni? Untuk Lion In Warren, saya target dekat all time high dia, 0.165. Okay. So, kalau kita tengok mark dia Lion In. Okay. So, kita tengok view besar dulu. So, Lion In mark ni sebenarnya dia berlaku reversal dekat sini. Okay. Lower low, lower high, lower low. And then, dia naik sampai sini berlaku higher high. Ringgit lah. Ringgit ni dia punya higher high. Major support dekat 0.12, which is dia punya trading range ni agak besar. Okay. So, bila macam ni, sesuai untuk swing. Okay. Sesuai untuk swing. Tapi siapa yang nak kita panggil short term, sekarang ni kita nampak dia dalam keadaan sideway antara 275 sampai 425. Okay. So, kalau nak short term, boleh target sampai 425 dulu. Dan sekarang ni ada berlaku setup. Setup yang minor lah. Okay. Kat sini dia punya minor support. Okay, dia buat fake out dekat sini. Okay, dia bagi echo close dalam range. Dan berlaku kenaikan tapi tak berjaya lepas dia punya satu supply zone ni. Dan dia pull back balik. Kat sini kita tengok ada minor support. Okay, berlaku fake out. Dan ada satu setup lah. Setup fake out kat sini yang mana potensi tu naik balik sampai 425. Okay. So, bila mak ada setup, maksudnya anak ni ada high potensi atau high probability untuk berlaku kenaikan. Okay, sebab tu saya share lah counter lain anak ni. Yang mana anak dia memang clear, uptrend. Mak dia sekarang ni tengah sideway. Tapi ada potensi untuk naik. So, boleh ambil risk untuk monitor lah dia punya anak ni. Okay. And then next, Wayang. Wayang pun counter uptrend. Okay, uptrend. And then sekarang ni berlaku satu setup dekat sini. Kat sini dia ada satu minor support. Dia berjaya memecahkan minor support dia dengan echo. Okay, dia pecah dengan echo. Dia close dalam range balik. Ini ada satu confirmation candle. Alright. So, bila dah ada confirmation candle, kita boleh tanda kita punya zone untuk entry. Dan kita punya support yang mana kalau pecah support ni, fail lah setup kita. Okay. Dan kita boleh target dekat 0.165. Alright. Tapi kalau pecah zone ni, kita boleh monitor zone yang next pula dekat sini. Ada satu lagi zone yang kita boleh cari entry untuk wayang anak. Tapi untuk mak, kita ada setup counter trend. Okay. First kita kena tengok dulu major structure dia ataupun view besar dia.
Biasakan tengok view besar nak tahu dia punya trend. Alright. So kalau tengok view besar untuk Huayang ni, dia downtrend. Okay. Dan dia punya major low high dia berada dekat sini. Okay. So lower low, lower high, lower low. So lower high major dekat 0.39. So sekarang ni price sebenarnya tengah berada dalam keadaan downtrend. Tapi ada setup counter trend. Counter trend maksudnya kita lawan trend lah. Ada setup tu nampak untuk boleh berlaku kenaikan. Okay. So kat sini ada satu zone yang dia respect. Okay. Dia respect zone ni dan berlaku satu setup. Okay. Boleh tengok kat sini. Dia punya last selling candle ni telah berjaya dipecahkan ke atas. Okay. Dia dah berjaya berlaku kenaikan dan rebound dekat zone ni. So Huayang Mak pun ada potensi naik sampai 375 dan juga resistance dekat 39 tadi. Dan kalau berjaya pecah 0.39 maksudnya berlaku reversal untuk counter Huayang. So Mak ada setup, anak pun ada setup, so boleh monitor lah. So itu saja untuk reversal. Okay, next kita pergi pada counter continuation. Yang mana counter continuation ni semua dah uptrend and then kita masuk dekat high low ataupun potensi high low untuk naik sampai ke high high. Dan juga untuk risiko, okay, reversal lebih tinggi risiko daripada continuation. Sebab continuation dia dah establish uptrend dia. Okay, reversal ni mungkin dia buat reversal naik tapi dia akan turun balik ke bawah. Okay, tak semestinya akan berlaku kenaikan yang strong. Tapi untuk continuation dia punya probability lebih kuat untuk berlaku kenaikan. So ada beberapa counter kat sini. So kita akan tengok yang pertama iaitu Ulicorp. Okay. So view besar Ulicorp. Alright. So dia bearish kat sini and then telah berlaku reversal dekat sini. Dia punya reversal and then dia dah break lagi dia punya resistance. So ada continuation. Low high, lower low. And then high high. Sorry sini. High high, high low, high high. Okay. So dia punya high low sekarang dekat 0.77. So sekarang price tengah buat apa? Kita tengok kat sini ya. So dia punya major resistance 1.84. Alright. Ibu ni saya padam dulu. And then dia punya minor support dekat sini 1.64 telah dipecahkan. Okay, nampak naik, turun dan naik. Dia akan pecahkan dulu minor support baru berlaku kenaikan lah. Dan bila dia dah pecahkan minor support, nampak dia rebound dekat area demand zone dekat sini. Okay. And then telah berlaku confirmation candle. Ni dia punya last selling candle dekat sini. Okay. Candle yang paling bawah ni bila telah berjaya dipecahkan ke atas, maksudnya dah ada confirmation yang price berpotensi untuk naik ke atas. Alright. So kita jaga je kita punya support dekat 1.4. TP dekat 1.84. Okay. Ini major TP lah. Ini TP ni dia flexible. Even cut loss pun flexible. Terpulang ikut trading style masing-masing. So kalau saya tengok dia dah close bawah 1.4, saya akan cut loss lah. And then saya punya major TP memang saya target dekat 1.84. Jarang saya akan TP dekat tengah-tengah macam tu. Melainkan kalau ada strong selling signal. Okay. Kalau satu lagi berlaku fake out yang baru, kita boleh cari entry lagi. And then TP sama dekat 1.84. Kalau close bawah 1.4, kita akan cari entry dekat zone yang bawah pula. Macam ni. Satu kat sini. Okay. Satu lagi zone dekat sini. Kalau dia pecah 1.4 ni dengan body. Okay. Yang penting, atas daripada 0.77 masih lagi uptrend dia punya market structure dia. Next, KTC. Siapa yang suka counter murah, counter ni sesuai lah. Okay. So KTC, tengok trend besar. Okay, bearish daripada IPO ni dia bullish and dia bearish balik. So kat sini berlaku reversal and then berlaku continuation. Boss ni ialah break off structure. Break off structure ni maksudnya dia berjaya memecahkan previous high high. Okay. Dan sekarang price tengah buat apa? Okay, kat sini dia buat fake out. LQ ni ialah liquidity yang mana level-level minor support. Saya kata ada minor support and then akan berlaku fake out dekat sini. Macam ni kita nampak kan, dia bagi echo close dalam. Sampai sekarang pun dia bagi echo lagi. And then kat sini dia rebound dekat satu demand zone ataupun order block dan berlaku confirmation. Okay. Ini last selling candle kat sini. Dia dah close atas. So kita cari entry masa dia retest dekat zone ni lah. So dia dah retest zone. So kita punya target sampai dekat 0.295. Ini major target kita. Okay. Nak target minimum boleh target dekat gap kat sini. Ada satu gap kan. Gap ni pun akan jadi kita punya resistance juga. Mungkin bila dia sampai gap, dia akan reject dulu baru dia naik lagi ke atas. Okay. As long as tak pecah bawah daripada 0.2 ataupun 20%. Kalau dia close bawah 20%, setup ni fail. Okay. So kita akan cari entry dekat zone yang seterusnya lah. Macam ni ada satu dekat sini. Dan counter-counter ni, kalau fail, biasa saya akan update dalam saya punya channel. So boleh follow dulu channel saya. Channel dekat Telegram tu lah. Okay. Memang saya akan update. Kalau fail pun saya update. Saya tak malu untuk tunjuk. Kalau fail, saya akan tunjuk juga. So that kita akan belajar lah kenapa fail. Okay. And then kalau ada setup baru, saya akan share lagi. Alright.
And then Kotra. Okay. So kita tengok trend dia. Okay. Nampak strong uptrend. Counter macam ni sangat best lah untuk kita trade. Okay. So sekarang dia punya major support dekat 355. Major resistance RM6. Okay. Dia punya trading range dia agak besar. So counter ni sebenarnya sesuai untuk swing lah. Okay, saya tukar kepada swing. Okay, so Kotra sekarang berada dekat satu bullish zone ataupun order block dan telah berlaku confirmation. Saya kena pergi laju sikit sebab banyak counter nak kena cover. Okay, sebab dah lama tak buat video kan. Okay, so ni dia punya last selling candle. Ini candle confirmation dekat sini. So zone ni kita akan pakai untuk kita cari entry lah. Yang mana dia dah retest zone. So jaga support kita dekat 4.47. Kalau tak close bawah 4.47 ni masih lagi valid. Major target dekat high 6.66. Okay. So minimum. So kalau kita pakai Fibo. TP1, TP2, TP3. Ataupun nak target dekat resistance yang minor. Nampak ni. Turun, naik, turun. So dekat kenaikan ni kita boleh target kita punya TP. Tak ada masalah. Okay. Ataupun dekat gap-gap ni kita nak target TP. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Yang penting kita punya risiko ratio ni sebenarnya kena capai 2. Okay. Risiko 1, reward 2. Contoh risiko 10%, reward 20%. Macam tu. Alright. Next ialah teladan. Okay. So untuk teladan ni dia punya structure dia lain sikit. Kita nampak memang strong uptrend. Tapi dia punya high low telah dipecahkan sebenarnya dekat sini. Dia buat high, high low, high. Okay. So sini ada satu high low lah. Tapi dia pecahkan high low dia dengan fake out. Fake out ni maksudnya dia bagi echo, dia close dalam range. Okay. Macam ni pun sama. Dia still bagi echo tapi dia close atas balik. So dah ada confirmation dekat sini dan price dah retest lah dia punya zone ni. So just jaga support dekat 0.965. Target kita kat mana? Ni sebelum ni dah ada setup dan dia dah sampai ke TP1. Okay, tapi dia retest balik. So mungkin dia akan naik lagi sampai ke TP2 ataupun major target kita 1.47. Okay. Yang penting tak close bawah 965. So saya tunjuk satu contoh counter yang telah berjaya. PGF. Okay, counter kajian saya sebelum ni. Okay. So PGF ni kalau kita tengok dia uptrend. Okay, memang strong uptrend. Alright. And then dia punya major high low dia. Sorry, saya punya mouse ada masalah sikit. So dia movement dia pelik macam ni lah. Okay. So untuk PGF ni dia high low, high. And then kita tengok kat sini cara dia pecahkan high low dengan fake out. Dia break bawah tapi dia close atas. Okay, macam ni pun sama. Dia break bawah, close atas. Sampailah sini dia buat fake out kali ke 1, 2, 3. Kali ketiga fake out dia barulah berjaya berlaku kenaikan sampai sekarang. Okay. So counter-counter yang macam teladan tadi ada potensi untuk buat pattern macam PGF tadi. Okay. Ni baru fake out yang 1, 2. Baru fake out kedua. Okay. Ada potensi untuk berlaku kenaikan. Tapi selagi tak close bawah 965 ni, selagi tu masih lagi valid. Okay. Mungkin akan berlaku fake out ketiga baru naik. Kita tak tahulah. Alright. And then XL. Okay. XL ni pun counter yang bagi saya ada potensi lah. Dia punya market structure bullish. High. High low. High. Okay. Jauh dia punya high low dengan high dia. Dan sekarang telah rebound di area demand. Ataupun bullish zone. Okay. So zone ni biasa akan berlaku rebound. Nampak macam ni kan. Masuk dalam zone rebound. Okay. So untuk dia punya minor support sekarang kita boleh ambil dekat 645. Tapi kalau kita tengok dengan lebih dekat. Okay. Boleh nampak dekat sini. Ada satu minor support. Okay. Price terbang ke atas. Okay. So dia telah pecahkan minor support ini dengan fake out lah. Dia bagi echo close dalam. So dulu saya pernah share counter XL ni. Dan telah berlaku kenaikan lah sampai ke TP2 tak silap saya. Kalau pakai Fibo. Okay. Cuma lepas tu dia tak berjaya sampai dekat dia punya resistance 94 ni. Kenapa berlaku rejection? Sebab kat sini ada satu zone. Nampak tak? Dia sentuh kat sini zone bearish ataupun supply zone. Okay. Benda ni biasa berlaku. Dia sentuh, reject. Tapi kadang-kadang dia sentuh, reject sikit dia naik. Ada yang kadang-kadang dia turun bawah balik, masuk dalam zone balik baru dia akan naik ke atas. Okay. Dia nak clearkan dulu zone ni. So that bila price retest lagi sekali akan senang pecah ke atas. Okay. So macam ni kita nampak banyak fake out dia buat. Ni minor support lah ni. Minor support. Ni pun ada satu minor support. Nampak? Sebaris. Kena sebaris ni biasanya akan berlaku fake out lah. So dia bagi fake out dekat sini. Dia close dalam range balik. Okay. So selagi atas 725 ataupun 645 ni selagi tu masih lagi valid lah. Kita boleh ambil 725 sebagai kita punya minor support. Alright. So kita main target dekat mana? Dekat 940. Okay.
So siapa yang nak tunggu confirmation yang baru, boleh tunggu dia close atas ni. Inilah selling candle kita. Tunggu dia close atas 80 sen, boleh cari entry masa dia retest balik lah. Okay. Contoh macam ni, dia close atas, tunggu dia retest balik, dan kita cari target minimum dekat 94 sen. Okay. Untuk short term. Untuk long term, ada potensi retest balik dia punya high dia dekat 2.12. Ini untuk swing lah. Untuk short term, kita target sampai 94 saja. Next, G-Tronic. Okay. Counter yang pernah baru-baru ni dengan geng-geng dia kan, limit down kan. Tapi G-Tronic ni masih lagi bertahan, masih lagi uptrend. Right? High-high, high-low dan high-high. Okay. So, untuk G-Tronic, sekarang berada dekat satu demand zone ataupun bullish zone. Dan telah berlaku confirmation dekat sini. Ni candle confirmation dia. Okay. So, zone ni kita boleh pakai untuk cari entry. Kita boleh letak cut loss kita at least bawah daripada 1.41 lah. Pecah 1.41 dengan body baru fail. Kita punya target kat mana? Dekat 1.83. Okay. So, antara zone yang menghalang untuk kenaikan ada satu dekat sini. Ni zone yang menghalang untuk berlaku kenaikan. Ataupun kita boleh ambil sampai sini. Okay. Even dekat sini pun maybe akan berlaku rejection lah. Nampak macam ada SBR kan kat sini kan. Ataupun pattern head and shoulder. So, pakai chart pattern ni mungkin dia naik sampai sini berlaku juna balik ke bawah. Tapi tak apalah, kita just jaga support kita dekat 1.41 ataupun 1.31. Lagi tak pecah, lagi sustain, lagi tu ada potensi untuk naik sampai high dia 1.83. Next, KGB, counter yang strong uptrend. Okay. Dan KGB ni antara satu counter yang terbaik lah yang saya pernah share dalam saya punya channel. Kalau kita tengok dalam Telegram kita. KGB. Saya pernah kaji masa 8 Jun dulu. Okay, masa dekat sini. Alright. So, kalau tengok kat sini, masa tu dekat mana? Dekat sini lah. Okay. Sini dah silap. Dekat area sini. Nampak dia buat fake out. And then dia sideways sampailah dia boom ke atas. Sampai all time high dia. Okay. So, ada kadang-kadang counter ni kita kena sabar lah. Macam ni kan kita sabar. 5-6 bulan baru dia break out. Tapi, reward dia besar. Okay. Dalam trading ni sabar equals to money kan. Kata patient equal to money. Sabar itu duit. Okay. So, sekarang ni KGB high. Okay. Dekat high kat sini. Uptrend. And then dia dah break dia punya minor support. High, low, high. Dia dah break minor support dengan fake out. Alright. So, fake out pertama kat sini dia bagi echo, dia close dalam balik. Ada satu zone sebenarnya kat sini yang saya pernah share dalam channel. Okay. Ni dia punya zone dia. Tapi telah berlaku fake out yang kedua. Boleh nampak kat sini. Dia bagi echo. Kali kedua, close dalam balik. Berlaku bullish engulfing. Okay. So, masih lagi valid kita punya setup. Kita boleh entry dekat sini. Just jaga support dekat 2.13. Okay. Kalau pecah, kita boleh cari entry dekat zone yang bawah pula. Ataupun kita ambil zone yang besar dekat sini. Maybe dia akan retest dekat sini. Buat setup baru kita monitor lah. Tapi selagi tak pecah atas ni. Dan kita just target setup yang atas ni. Boleh sampai ke high. 2.37 dia punya TP dia. Okay. Minimum lah. Kalau siapa nak target TP lebih-lebih. Sampai rasa boleh sampai RM3. Itu ikut masing-masing. Kalau saya sampai high. Situ saya punya target. Okay. And then anak pun ada setup. Tapi anak dia punya structure dia lain sikit. Kalau kita tengok structure anak. Masa dia listing tu. Okay, dia terus naik sampai ke atas. So sebenarnya dia punya major support kat bawah. Major resistance kat atas. Dia dah masuk. Dia dah pull back balik dalam area-area support kat sini. Dia dah berlaku rebound. Okay. Masa tu mak rally, anak pun ready lah. So sekarang ni price berlaku rejection dekat supply zone. Tapi ada setup lah kat sini. Okay. So sama. Ada satu minor support. Dia dah pecahkan dengan fake out. Telah berlaku bullish engulfing. So zone bullish engulfing ni kita boleh pakai untuk entry. Okay. So kalau kita buka dalam H4. Kita akan dapat satu zone yang lebih discount kat sini. Okay. So discount ni maksudnya. Bila kita masuk zone yang discount. Kita punya risiko lebih kecil lah. Reward lebih besar. Okay. Dia dah masuk dalam zone discount. Dan berlaku rebound. So selagi atas 0.78. Selagi itu masih lagi valid kita punya setup. Untuk KGB anak. Target kat mana? 94 minimum. And then dia punya all time high dekat 1.09. Which is kalau kita pakai Fibo, TP3 ada confluence dengan dia punya all time high. Okay. Dan mak dia memang counter yang strong uptrend. So anak pun ada potensi yang tinggi lah untuk berlaku kenaikan. Okay. And then kalau pecah 0.78, kita monitor dekat zone yang bawah pula. So next, Epicon. Alright. So Epicon counter uptrend. Okay. So high, high low.
high. Alright. Break minor support dekat sini. Dah masuk dalam satu zone. Dan ada confirmation candle. Okay. Ini confirmation candle dia. So kita ada satu zone untuk entry dekat sini yang mana price dah retest dan berlaku rebound lah. Tapi selagi atas daripada 305 ada potensi. Target kat mana? Dekat 485. Okay. Counter-counter ni semua saya dah share dalam channel lah. Sebelum dia masuk dalam zone lagi saya dah share dalam saya punya channel. Okay. Next ialah plane itu. Counter uptrend juga. Dia punya major support dekat 0.86. Okay. Ni major resistance dia dulu. Turun, pullback buat high low and then dia buat high. Dia dah break out. Okay. So sekarang price telah buat setup fake out dekat sini. Okay. Minor support dipecahkan and then ada confirmation candle. So ni zone untuk cari entry. Okay. Cuma kalau pecah ni ada satu lagi zone kat bawah ni lah. So kena hati-hati sikit. Mungkin dia akan buat fake out baru berlaku kenaikan. Okay. Dia pun dah dekat dengan quarter report, so kena hati-hati. Tapi selagi tak pecah zone ni, selagi tu setup kita masih lagi valid atas 1.34. Right. So target kita kat mana? Kalau kita tengok Fibo TP2 equal 1.58 dia punya high. Okay. So ni kita punya TP lah. Siapa yang nak target TP1 boleh pakai Fibo TP1 1.49. And then RCE cap, counter yang strong uptrend juga. So counter ni dia dah pecahkan dia punya minor support kat sini. 3.07 dia dah pecahkan. Tapi dia buat fake out lah kat sini. Boleh nampak Dia buat fake out bagi echo close dalam. And then kalau kita tengok dalam H4 dah ada confirmation bullish engulfing. So zone bullish engulfing kita boleh pakai untuk entry. Target kat mana? All time high dia 3.40. Ni minimum TP lah. Kalau kita target TP atas sikit, TP2, TP3. Next, success. Okay. So success ni setup minor sebenarnya. Kalau kita tengok major structure dia. Ini reversal ke bawah. Okay. And then dia naik balik. Dia challenge dia punya resistance kat sini. Tapi tak berjaya close atas kat sini. Dia hanya bagi echo cucuk. Tapi tak berjaya close atas. Dan dia dah masuk dalam dia punya zone. So ada potensi untuk kali kedua ni. Barulah berlaku kenaikan yang sebenar sampai 1.08. Okay. So success ni pun counter sesuai untuk swing. Tapi kita jaga support kita dekat sini lah. Okay. 585. Okay. Ni dia punya support untuk swing. Okay. Tapi yang saya nak share hari ni setup short term. So untuk short term kat sini ada satu zone yang kita boleh pakai untuk cari entry. Minimum TP kita dekat 765. Okay. So kat sini dia rebound dekat satu zone lah. Dan dia punya minor support yang dia dah pecahkan dekat area sini. Okay. Ataupun atas ni pun boleh. Tapi saya pakai sini lah. Dia buat fake out dekat minor support kali pertama, kali kedua. Alright. Kali kedua dia buat fake out. Dan ada potensi untuk dia retest zone baru naik ke atas. Okay. Dan price tak semestinya dan tak wajib retest balik dalam zone. Boleh jadi dia buat fake out, dia terus naik. Alright. Tapi style yang saya ajar kepada student-student saya, biasa kita akan cari entry masa dia retest balik dalam zone. Alright. Sebab apa? Kita nak jaga kita punya risk-reward ratio. Kita punya trading plan contoh macam ni. So kalau kita terus masuk, masa ni kan dia terus fly ke atas, kita masuk macam ni, kita punya risiko besar. Tapi kalau kita tunggu dia retest, risiko agak kecil. 3%, TP 9%. Okay. So risiko lebih kecil, reward lebih besar. Itulah sebabnya kita nak masuk masa dia pullback. Next ialah Gas Malaysia, counter yang strong uptrend juga dan counter yang agak mahal. So dia punya major support 2.9, major resistance 3.46. Dan sekarang ni price telah buat fake out dekat area minor support dekat sini. Naik, turun, naik. Okay. So ada minor support, dia dah buat fake out. Okay. Fake out ni basically dia bagi echo, dia close dalam range. And then telah berlaku confirmation dekat sini, dia dah retest. And then dia dah fly lah. Tapi sekarang ni berlaku rejection dekat satu supply zone. Okay. Boleh nampak bila sampai supply zone biasa mesti ada pullback. Tapi kadang-kadang pullback ni tak strong pun. Dia hanya pullback untuk naik lagi ke atas. Okay. Dan Gas Malaysia ni pun saya pernah share sebelum ni dekat area sini lah. Dalam channel. So ni just saya punya follow up saja. Dan ada potensi untuk sampai ke 3.46. Okay. And then Econ BHD pun konten yang saya dah lama share dalam channel. Yang mana dia punya high kat sini. High low kat sini. Right. Dia dah buat fake out dekat dia punya minor support. Okay. Dia buat fake out bagi echo close dalam range balik. Dah ada confirmation candle. So kita tunggu dia retest dalam zone. Dia dah retest and dia dah fly. Dah sampai ke dia punya minimum TP. So maximum TP kita dekat 0.395. Okay. Ni boleh follow lah counter ni. Okay. So antara bukti yang mana setup ni pernah berjaya dulu. Tengok dekat Econ BHD sebelum ni. Kat sini. Okay. Dia buat kenaikan. Naik. Turun. Naik. So ada minor support dekat sini. Tapi price pecahkan dulu minor support dia. Dia buat fake out. Right. Dia retest dalam zone baru dia terbang. So pattern price ni sebenarnya biasa berlaku macam ni. Dia pecah minor support baru terbang. Okay. Pecah minor resistance baru junam. Alright. Benda ni biasa berlaku. Boleh tengok dalam YouTube saya. Banyak saya tunjuk contoh counter-counter sebelum ni. Ataupun cara saya entry.
Yang mana kita tunggu dia break minor support baru dia terbang. Contoh macam CAB lah. CAB dan juga ada counter-counter lain. Boleh tengok dalam safe channel. Even dekat FCPO pun dan juga crude oil saya pakai teknik yang sama. Okay. Teknik yang sama kita pakai, kita apply dekat semua chart, insyaAllah boleh. Boleh profit lah. Stick pada satu setup saja. So itu untuk continuation. And then saya share sikit counter-counter yang boleh swing. SKB. Ni counter yang boleh tengok monitor rapat lah counter ni. Okay. Bagi saya counter ni antara yang ada strong potensi. So SKB short. Okay. So dia basically uptrend. And then masa ni dia dah turun. Dah pullback masuk dalam zone dia. Dan berlaku satu kenaikan. Okay. Tapi dia tak berjaya sampai dia punya all time high dia. Dia tersekat kat sini. Alright. Dia bagi peluang lah sebenarnya. Dia pullback ni dia bagi peluang untuk kita entry. Target TP ke atas. 865. Okay. Dia punya all time high tak silap. So counter-counter yang strong uptrend macam ni. Dah dekat dengan all time high ni kita kena monitor. Okay. Ada potensi dan ada strong possibility untuk naik ke atas. So sekarang ni apa yang berlaku dekat SKB short ni. Okay. Sini ada satu minor support. Dan telah berlaku fake out, berlaku bullish engulfing. So zone engulfing kita boleh pakai untuk cari entry. Alright. So TP major kita dekat 865. Minimum boleh ambil kat sini satu. Okay. And then atas dia basically dah tak ada lah. Dah tak ada. Satu zone. Pecah yang ni insyaAllah akan sampai 865. Okay. Cumanya kalau dia pecahkan dia punya support dekat sini. 535 kita boleh monitor next zone pula. Okay. So kena alert lah. And then untuk anak dia pun ada setup. Cumanya setup anak dia dekat time frame yang lebih rendah. Kalau kita pakai daily. Okay, dia dah pecahkan dia punya harga listing dia sebelum ni. Dia buat reversal. Sikit. Dah buat reversal. Sekarang pullback dekat mana? Dekat area-area RBS ataupun harga listing dia sebelum ni. Okay. So dekat daily basically tak ada setup. Tapi bila kita buka dekat H1. Okay, ni saya dah siap lukis siap-siap lah. Dia buka dekat H1. Kita boleh nampak dekat sini. Ada satu reversal pattern. Okay. Ada chalk lah. Lower low, low high, lower low. Dia dah buat reversal. Dan berlaku fake out dekat major lower low kat sini. Okay. Boleh nampak dia bagi echo, dia close dalam balik. Berlaku bullish engulfing kat sini. Dan price telah masuk dalam zone dan berlaku rebound. Okay. So untuk anak, ada potensi untuk naik sampai 25. Kalau sampai 25 ni minimum target lah. So kalau kita pakai daily, maximum target dia kita boleh target sampai all time high 0.36. Okay. So anak pun ada potensi sebab mak dia cantik. So biasa anak akan follow lah. Alright. And then focus point. Counter yang sesuai juga untuk swing. Counter ni kalau kita kaji, kalau kita kaji focus point ni, counter spec kan, okay? Strong uptrend, alright. And then dia telah rebound bila dia buat fake out dekat sini. Okay. Major high low 585. And then dia ada pullback kat sini, berlaku kenaikan, dia buat fake out. Okay. Dia buat bagi echo close dalam range. So dia dah buat fake out kat sini. So kita boleh entry masa dia dah break atasnya lah. Dia dah break atas. Kita tunggu dia pullback. Masuk dalam zone. Kita akan cari entry. So sekarang masih lagi dalam zone. Just jaga support kita dekat 0.665. Okay. Jadi kita punya support untuk kita punya setup ni kat sini. Target TP dekat major dekat 1.02. Okay. Minimum TP1, Fibo, TP2 dan juga TP3. Okay. Ada satu lagi zone yang masih lagi fresh kat sini. So mungkin akan berlaku rejection sikit lah dekat sini. Tapi sebabkan dia strong uptrend. Ada potensi untuk buat new all time high dia. Okay. So boleh monitor juga continue untuk swing. And then APB. Okay. APB pun counter strong uptrend. Major high low dekat 955. Major high 3.29. Agak besar sikit lah. Sebab dia candle besar-besar bila dia terbang ni. Ni antara counter yang sedap kalau dapat right lah. Sekejap dia dah sampai TP. Okay. Counter dia macam counter pertama. Okay. So kat sini kita nampak dia buat fake out dekat minus support dia. Dia masuk dalam zone kat bawah ni. Berlaku rebound. So kita boleh entry dekat area zone yang baru ni lah. So minimum target. Sini dulu. Ni TP1. Dan major TP dekat sini. Selagi tak pecah 1.75 dengan body lah. Kalau pecah bawah. Kita boleh monitor dekat area bawah ni pula. Ni last dia punya last zone. Yang mana kalau pecah 0.955 major high low. Barulah berubah trend. Okay. So disebabkan TP dia jauh. Sebab tu saya masukkan dalam swing punya kumpulan. Okay. And then last kali untuk swing ialah Pensoni. Okay. So Pensoni ni pun boleh monitor. Bagi saya counter yang antara yang strong juga potensi dia untuk berlaku kenaikan. High, high low, high. Buat fake out dekat high low. Bagi echo, close dalam range, berlaku satu confirmation dekat sini. So zone ni kita pakai untuk kita cari entry. Tunggu dia pullback balik kat sini. And then kita cari entry. TP dekat 815 ataupun all time high dia ke.
855 ni. Check balik. Okey. Memang dekat dengan all time high pula tu. Okey. So, quantum sini strong potensi dia untuk retest balik all time high atau buat all time high yang baru. Okey. So, boleh monitor close lah counter ni. Kadang-kadang boleh jadi dia buat fake out ni, dia terus terbang, tak retest. Okey. So, macam tu tak ada rezeki lah. Mungkin ada juga entry dia dekat lower time frame. So, kena pandai multi time frame lah. So, benda tu saya tak share lah. Okey. Sebab dah banyak masa dah pakai, banyak sangat counter kita nak cover. Alright. So, boleh monitor counter-counter ni. And then last kali untuk counter trend, first ialah Super LN. Okay. So, Super LN ni, basically saya tak ada trend dia bearish. Lower low, lower high, lower low. Dia buat fake out dekat lower high dia. So, masih lagi bearish. Tapi dia rebound dekat area satu bullish ataupun order block ataupun demand zone kat sini. Dan bila dah rebound, so kita boleh cari entry yang barulah. Okay. So, dekat sini berlaku fake out. Minus support. Buat fake out, tutup gap. Okay. And then berlaku satu confirmation candle dekat sini. Okay. So, bila dah ada confirmation candle, kita boleh tanda kita punya zone untuk entry. Kita punya support dekat sini. 735. Lagi tak pecah 735, ada potensi untuk naik sampai 88 sen. Okay. Dan dia punya resistance yang sebenar dekat 97. Tadi kita dah tanda dia punya fake out low high tadi, 97. So, TP1, TP2. Okay. Kalau pecah ni, kita monitor dekat sini pula. Sini pun ada confluence dengan dia punya previous RBS lah kat sini. Alright. And then DS Sigma. Counter yang downtrend juga. Okay. Nampak memang strong downtrend kat sini. Cumanya ada potensi untuk berlaku kenaikan counter trend dia. Okay. So kat sini dia dah masuk dalam zone. And then dah berlaku bullish engulfing yang saya dah tanda kat sini. Okay. Ada bullish engulfing. Kita boleh masuk dalam zone ni. TP kat mana? Minimum kat sini. Okay. And then kalau kita rasa boleh pergi jauh, kita boleh target dekat dia punya supply zone pula dekat sini. Okay. Nampak ni. Punca kejatuhan. So biasanya bila sampai dekat punca kejatuhan, akan berlaku rejection yang kuat lah. Okay. So TP1, TP2. Dan ni lawan trend. Kena ingat, bila lawan trend, risiko lebih tinggi untuk fail. Maksudnya, risiko lebih tinggi dan lebih tinggi probability untuk fail. Macam tu. Mungkin setup ni tak berjaya lah. Tapi bila ada setup, kita boleh cari entry dengan syarat risiko dia kecil. Macam ni kan? Kita entry. Boleh ambil risiko sini ataupun bawah ni. TP kat sini. Trading plan sangat cantik. 6 risiko ratio. Risiko 4%, TP 25%. Cantik lah kalau macam ni. Kalau nak masuk counter trend. Okay. And then evergreen pun sama. Dia strong downtrend. Okay. Strong downtrend. Major resistance dekat 55 sen. Jauh lah resistance dia. Okay. So major lower low dekat 0.255. Dia punya major support. Dan sekarang ni dia dah rebound dekat order block. Okay. Dekat demand zone. Dan dia ada confirmation dekat sini. Okay, ada confirmation dia. Okay. Dekat sini. So, dia dah masuk dalam zone, dah retest. Kita retest kali kedua lah sekarang ni. So, target kita kat mana? Minimum dekat 375. Okay, ni kita punya target. Sebab kita lawan trend. So, tak payah target jauh-jauh lah. Kita target dekat je. Dekat minor resistance, dekat 375. Dan, wayang tadi kita dah tengok. Okay. So, ni lah counter-counter yang baru. Yang boleh monitor lah. Alright, boleh monitor counter-counter ni. Yang mana siapa yang suka lawan trend, boleh monitor counter trend. Siapa yang tak ada masa nak monitor, yang suka swing, boleh monitor counter-counter untuk swing. Siapa yang nak short term, yang nak tinggi probability untuk profit, ambil yang continuation. Okay. Siapa yang ada boleh ambil risiko lebih, boleh ambil yang reversal. Tapi semua counter ni boleh monitor balik, boleh check balik apa yang saya lukis dalam saya punya channel. Okay. Dan juga saya akan update dari semasa ke semasa. Kalau fail, saya akan update. Kalau untung pun, saya akan update jugalah. Alright. So, itu sahaja untuk video kali ni. Agak panjang sikit lah sebab dah lama tak buat kan. Dan ada banyak counter yang saya nak share. So, boleh pilih mana yang ikut style masing-masing. So, saya harap bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau nak minta apa-apa konten nak saya kaji ataupun saya share kajian, tolong komen je dalam saya punya channel ataupun dekat YouTube ni pun boleh. Saya akan share, tak ada masalah. Alright. So, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.